ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah bagi pada kita semua. Yang paling besar sekali ialah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah mengekalkan nikmat Islam dan iman itu sehinggalah kita menjadi dan bergelar sebagai ahli syurga Allah, insya-Allah. Kisah bapa di dalam Al-Quran, dia benda simple je, iaitu mereka-mereka yang bergelar ayah, yang disebutkan kisah mereka secara ringkas di dalam Al-Quran, bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka, terutamanya para nabi dan rasul yang paling banyak. Sebab dalam Al-Quran ni, tuan-tuan sekalian, ulama tafsir bagi kaedah, di dalam Al-Quran hanya disebut nama sebaik-baik orang ataupun nama sejahat-jahat manusia. Dua tu je. Tuan-tuan jumpa nama dalam Quran, sama ada sebaik-baik nama ataupun sebaik-baik manusia orang tu, ataupun sejahat-jahat manusia. Contoh sejahat-jahat manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, Fir'aun.
Contoh sejahat-jahat manusia yang disebutkan oleh Allah nama dia dalam Quran, Haman. Nama orang tu. Dan contoh sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ialah Luqman. Walaupun ulama tak sepakat Luqman ni nabi ke wali. Nabi tinggi lagi. Ulama tak sepakat, tetapi disebabkan oleh Allah SWT sebut dalam Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami telah memberikan Luqman. Allah spesifik nama itu, zaman bila dia hidup, berapa lama dia hidup, di negara mana dia hidup, wallahu alam. Tetapi apabila Allah sebut namanya, kami telah memberikan Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Maksudnya dia orang hebat. Dan antara kehebatan Sayyidina Luqman itu yang dijelaskan oleh Allah, Allah sebut secara jelas, spesifik nama dan bukan gelaran beliau. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Luqman ayat 12, anishkur lillah, wahai Luqman, bersyukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang ni kunci untuk mengikat nikmat. Allah bagi anak, alhamdulillah. Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Balik rumah, tengok rumah. Balik sampai depan pintu rumah, tengok rumah, alhamdulillah. Bersyukur itu pengikat rezeki ataupun pengikat nikmat. Nikmat tidak akan ditarik oleh Allah apabila seseorang itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menganugerahkan nikmat yang terbesar selepas iman, Islam, hikmah, kebijaksanaan dalam membuat keputusan hidup, kebijaksanaan dalam memilih hari ni nak solat duha ataupun tak solat duha, kebijaksanaan untuk memilih di antara bersedekah di jalan Allah RM5 ataupun RM50, kebijaksanaan untuk memilih malam ni nak pergi melepak ataupun hadir majlis ilmu, kebijaksanaan untuk mengajak anak-anak dia membaca Quran. Allah Ta'ala kata, wahai Luqman, kami anugerahkan kepada kamu hikmah, usykur lillah, terima kasih kepada Allah, ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Selepas ayat Allah bagi hikmah kepada Luqman, terus Allah ceritakan kisah bagaimana Luqman membesarkan anak-anaknya. Tuan-tuan, yang 10 nasihat itulah. Saya tak baca semua. Kita tengok poin-poin yang penting saja. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dan ketika mana berkata Luqman duduk di rumah dia ataupun duduk dengan anaknya, Allah rakam perbualan tu, letak dalam Quran. Tuan-tuan, Quran yang 6,000 lebih ayat ini, Quran yang 6,000 ayat ini, setiap perkataan itu adalah mulia. Siapa yang nafikan bukan satu perkataan, yang menafikan satu huruf daripada Quran, kufur dia. Satu huruf. Bila Allah pilih dan ulang nama seseorang berkali-kali, kata para ulama, menunjukkan kepada betapa bergandanya kebaikan dan kedudukan orang tu di sisi Allah. Hebat nama orang tu. Tadi sebut dah Luqman, walaqad ataina Luqman, kami menganugerahkan kepada Luqman. Habis ayat 12, ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, anak dia duduk sebelah, wa huwa ya'idhuhu, dia bagi nasihat. Ini kunci kejayaan seorang anak apabila mempunyai ayah yang pandai mendidik anaknya, iaitu yang pertama sekali, wa huwa ya'idhuhu, dia menasihatkan anaknya, ya bunai, wahai anak, la tusyrik billah,
jangan kamu mensyirikkan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, menduakan Allah, mempersekutukan Allah, zulmun azim, kesalahan yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Nombor satu, mengajar anak untuk mengesakan Allah SWT, mengajar anak untuk sentiasa mengingati Allah, mengajar anak untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling besar sekali. Poin yang paling besar sekali dalam mendidik anak-anak, tanggungjawab pertama seorang ayah ialah apabila anak itu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai hidup dia. Selesai. Bahagialah hidup ayah dan anak itu. Bersenanglah hidup ayah dan anak itu. Dan si ayah tadi tak perlu untuk bersusah-susah nak memikirkan anak dia. Tiap-tiap minggu nak tanya buat apa, sebulan sekali nak telefon solat dah. Kan susah hari ni. Nak tanya berkawan dengan siapa, nak tanya solat ke tidak, nak tanya duduk di mana, nak tanya kenapa tak balik lagi. Susah saya tengok. Tetapi manusia ataupun seorang ayah apabila dia membesarkan anak dia untuk mengagungkan Allah, mengenal Allah, mengesakan Allah, sentiasa ingat Allah dengan zikir, dengan salat, anak itu tak perlu untuk dilihat kerap oleh ayahnya. Ini bukan contoh tuan, ni yang kita tengok. Ayah dia tak perlu nak kalut, nak sebab anak tu di mana-mana sahaja dia membesarkan Allah. Orang dulu salafus salih mengajar anak untuk mengenal Allah, ajar anak untuk mengesakan Allah, ajar anak untuk sentiasa ingat Allah daripada berumur 2 atau 3 tahun. Ingat tuan, daripada berumur 2 atau 3 tahun. Kita 2 atau 3 tahun ajar menari zaman hari ni. Masuk dalam YouTube, anak dia pandai menari umur 2 tahun. Masuk dalam YouTube, anak dia pandai menyanyi umur 2 tahun. Masuk dalam YouTube, anak dia pandai sekian, umur 2 tahun, 3 tahun. Berkata Sahal bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ni saya ambil nama sahabat, tak payah ambil Sayyidina Ali yang dahsyat-dahsyat lah. Satu sahabat, malam ni saya sebut kepada tuan-tuan, kita tak pernah dengar nama dia. Sahal bin Ubadah, sahabat Khazraji Ansari. Madinah lah maksudnya, sahabat daripada Madinah ada 2, Aus ataupun Khazraj. Sahabat ni Khazraj. Dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah di Aqabah. Dia kata, aku melihat dan aku dikejutkan untuk bersama dengan keluarga aku melihat mereka bangun qiyamul lail semenjak aku berusia 3 tahun. 3 tuan. Kita umur 17 baru nak start doa. Anak umur 17 baru nak start doa. Ya Allah, jadikanlah dia anak soleh. 17 isap rokok sehari 2 kotak dah. Semayang Jumaat saja pi. Hak lain tak semayang. Bukan tak boleh berdoa, memang kena berdoa, tapi kesalahan kita lewat. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendoakan kepada anaknya sebelum Ismail dilahirkan sejak 85 tahun, Rabbi habli minas salihin. Oh, ni malam ni baru nampak tu dia ustaz. Ya. Sebelum anak itu dikandungkan, Nabi Ibrahim sudah sebut Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku seorang anak di kalangan orang soleh. Bukan waktu umur 18, bukan waktu umur 13. Sebelum Hajar mengandungkan anak itu. Maka kata Sahal bin Ubadah, aku dikejutkan. Yang ni bukan Sahal bin Ubadah
sahaja yang buat, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, antara kanak-kanak yang dibesarkan oleh Rasulullah selain daripada Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, dan juga Zaid bin al-Harithah. Nah, ni 3 kanak-kanak yang dibesarkan oleh Rasulullah, kesemuanya menjadi panglima dan ulama yang hebat. 3 ni mufti di kalangan sahabat, 3 orang ni yang Nabi besarkan. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi mengejutkan aku pada suatu malam. Ibnu Abbas ni kalau dia cerita dia dengan Rasulullah, bermaksud ketika itu dia kanak-kanak yang sangat kecil, kerana ketika Nabi wafat umur Ibnu Abbas 12 tahun. Waktu Nabi wafat 12 tahun, maksudnya kisah dia dengan Rasulullah darjah 5 atau darjah 4 atau darjah 3 atau darjah 2 atau darjah 1. Dan dia dimasukkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai ahli syura, anggota sahabat syura yang besar, yang 7 orang tu. Dia dimasukkan kerana keilmuannya yang tinggi, dan ketika itu usianya belum melebihi 15 tahun. Nabi wafat dia umur 12. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintah sampai dia umur 14, kemudian dia masuk ahli syura. Nabi Sayyidina Umar tarik dia masuk sebab ilmu tinggi. Nabi kejutkan aku pada satu malam untuk bersama-sama dengan baginda solat malam. Ni sunnah yang mulakan, bukan Sahal bin Ubadah yang ayah dia yang mulakan, tidak, ni Rasulullah. Para sahabat meneruskan delegasi ataupun cara bagaimana Rasulullah membesarkan anak-anak dengan menundukkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, aku dibangunkan oleh Rasulullah dan kemudian aku solat bersama dengan Rasulullah pada waktu malam semayang. Tapi tak ikut habislah, sebab Nabi solat setiap malam dengan 8 juzuk daripada Al-Quran. 8 juzuk yang kita baca setahun sekali tu. Setahun semalam Nabi baca satu malam sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sahal bin Ubadah dia bangun malam bersama dengan ahli keluarga, Allahu Akbar. Ni kalah terus kita. Kita bukan ahli keluarga, ketua keluarga pun tak bangun, ahli keluarga apa? Ayah pun tak bangun, nak ahli keluarga macam mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini kesalahan kita. Ni kunci dia ni, malam ni nak tunjuk di sini salah kita. Di sini. Satu hari bapa saudara Sahal bin Ubadah ni tanya kepadanya ketika dia berusia 3-4 tahun ni. Tuan-tuan, 3-4 tahun. Hal tazkurullah alladhi khalaqak? Apakah kamu pernah mengingati Allah yang menciptakan kamu? Nampak tuan-tuan? Masuk dalam akal anak tadi, adakah kamu sentiasa mengingati Allah yang menciptakan kamu? Anak tu faham. Oh, dalam alam ini ada Allah. Daripada umur 3 tahun. Apabila ditanyakan begitu kepada seorang anak kecil, hal tazkurullah alladhi khalaqak, anak ni faham bahawa yang menciptakan dia ialah Allah. 2. Yang pertama ada Allah, yang kedua yang menciptakan dia Allah, yang ketiga mesti ingat Allah sehingga Allah mengingati kamu. Mesti ingat Allah sehingga Allah menjaga kamu. Tu ayat Quran di dinding tu. Wa aqimis salata li dzikri. Untuk ingat Allah, ajarkan kepada mereka solat. Dirikan solat untuk ingatkan Allah. Tuan nampak ni kaitan ni, semua yang saya sebut ni dia kaitan. Tanya kepada anak. Dan soalan yang ditanyakan oleh ahli keluarga sahabat yang hebat ni, Sahal bin Ubadah ni, bukan dia yang mulakan, Rasulullah yang mulakan, Nabi yang ajar. Kata Ibnu Abbas, kuntu radifa Rasulillah. Satu hari aku naik kenderaan dengan Nabi.
membonceng. Radif ni membonceng, duduk di belakang. Nabi tengok muka Ibnu Abbas, Nabi tanya, ya ghulam. Nabi sebut kepada dia, ya ghulam, wahai anak kecil. Ghulam dalam bahasa Arab perkataan yang merujuk kepada seorang kanak-kanak yang berusia bawah 15 tahun. Masih kecil lah. Ya ghulam. Tuan-tuan tengok apa Nabi sebut kepada anak kecil ini. Sama macam nasihat yang dilakukan oleh keluarga Sahal bin Ubadah. Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai anak, dengar, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkara. Ya ghulam, wahai anak. Tuan-tuan tengok kepada budak yang umur darjah 2, darjah 3, apa Nabi ajar? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita kata tinggi tu ustaz, umur 16 baru kami sebut benda tu. Sebut apa? Umur 20 pun tak pernah sebut dengan anak. Yang kita ajar tuition untuk dapat A. Yang kita ajar ambil lesen kereta. Yang kita ajar macam mana cara nak ke laut. Yang kita ajar ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan mendapati Allah sentiasa bersama dengan kamu. Tuan-tuan, kanak anak-anak ni di mana sahaja mereka, bangsa apa pun mereka, tuan-tuan sebut daripada kecil, benda tu akan tertanam di dalam otak dan hati mereka, walaupun waktu kita sebut tu mereka sedang bermain pasir. Mesti dia akan faham satu hari nanti, dia akan aplikasikan ayat itu dalam kefahaman kehidupan dan pendirian kehidupan dia, pendirian dia satu hari nanti. Mesti dia akan amalkan benda tu. Dia dengar sebab setiap hari diulang perkataan tu dalam minda dia. Dia akan jadikan benda tu pendirian dia. Ini yang Nabi buat. Maka ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kata Sahal bin Ubadah, ahli keluarga dia tanya, bapa saudara dia tanya dia, pernahkah kamu mengingati Allah yang menciptakan kamu? Budak kecil ni yang tidak dia ajar benda-benda yang merapu ni, dia tanya bapa saudara dia, kaifa azkurullah, bagaimana untuk aku sentiasa mengingati Allah? Pak saudara dia kata, setiap kali kamu nak tidur, sebutkan di dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Dah ulang tiap-tiap malam, dia ingatkan anak dia, ulang tiap-tiap malam, ulang Allah bersama aku, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menyaksikan aku. Anak ni dia sebut sampai satu tempoh dia kata sebut 7 kali, sebut lebih banyak, sehinggalah kata Sahal bin Ubadah, aku merasakan kemanisan perkataan yang dahulunya aku sebut dalam keadaan aku tidak faham makna perkataan itu. Sehinggalah suatu ketika aku menyebutkan kepada diriku, atau bapa saudaraku sebutkan kepada aku, wahai Sahal, adakah apabila seseorang yang telah yakin Allah bersama dengannya, dan adakah apabila seseorang itu telah yakin Allah sentiasa melihatnya, dia mampu lagi untuk melakukan maksiat dan mungkar kepada Allah? Kata saya, aku tidak lagi mampu untuk melakukan kemungkaran kepada Allah setelah setiap hari aku dididik, disebut, diyakinkan Allah melihat aku, Allah bersama dengan aku. Kita tak pernah ulang. Kita bagi laptop, bagi handphone, baby shark, 5 minit, 10 minit, 15 minit, nak bagi budak tu diam. Boy. Nantilah ustaz, pelajaran agama tentang Allah Ta'ala ni bila dia dah umur 14 tahun, 15 tahun. Bukan buka kitab akidah tuan-tuan.
Bukan saya suruh buka mengajak matan Jauharah Tauhid, kan? Bukan ulas matan 114 bait itu satu persatu, bukan yang itu, bukan yang mendalam. Sebut yang tadilah yang para sahabat sebut ni. Yang seperti Luqman sebut kepada anak dia, ya bunai la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Benda umum. Subhanallah. Dan begitulah Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Itu raya haji semua orang cerita. Banyaklah orang sebut kisah ni kan, yang masyhur, iaitu bila Nabi Ibrahim, Allah uji dia, tak dapat anak. Ujian para Nabi ni banding dengan kita akan rasa seolah-olah kita tidak diuji lagi oleh Allah. Tuan-tuan, kalau rasa berat dalam hidup dengan ujian yang Allah bagi kehidupan seharian ni, baca kisah tentang ujian para Nabi dan Rasul. Kita akan rasa ringan. Kita akan nampak ujian kita kecil di hadapan ujian para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim setampan manusia. Wajah dan tubuhnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampan mana tuan? Wajah dan tubuh Nabi Ibrahim setampan Rasulullah. Saiz kaki sama, saiz badan sama, muka sama, hampir sama dengan Rasulullah. Kemudian bila berkahwin dengan satu orang wanita, isteri pertama Sarah ini pula wanita kedua tercantik alam. Sarah, tuan, maklumat ni. Sarah ialah wanita kedua tercantik alam ini selepas Hawa alaihassalam. Hawa yang pertama, wanita tercantik dunia, Hawa alaihassalam. Waktu tu tak ada spa lagi lah, Fair and Lovely pun tak ada, tapi dia paling cantik. Nombor 2 Sarah. Walaupun Nabi Ibrahim manusia yang cukup tampan, tubuh badan yang sasa, dapat pula isteri yang cantik, Allah uji apa? Tak ada anak. Ada orang hari ni Allah uji tak ada anak? Ada. Selepas awal berkahwin tu berdoa lah, siang malam. Lepas 10 tahun tak berdoa dah, tak larat. Nabi Ibrahim AS terus berdoa. Ni kisah ayah sampai umur berapa ustaz Nabi Ibrahim berdoa? Sehingga umur 80 tahun. Baru kita sedar betapa besar ujian para rasul ketika mereka tidak dikurniakan anak oleh Allah. Isteri Nabi Ibrahim, Sarah ini mandul. Ini bukan hadis, Allah sebut dalam Quran. Sarah itu mandul. Walaupun dikurniakan seorang isteri yang tak boleh melahirkan anak, mustahil melahirkan anak, Nabi Ibrahim tetap berdoa. Nampak tuan? Keimanan yang tinggi dan baik sangka yang tinggi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah Nabi Ibrahim berkahwin dengan isteri yang kedua, Hajar. Isteri pertama Sarah, isteri kedua Hajar. Berkahwin dengan Hajar, selepas satu tempoh dapat anak. Ni yang dapat Ismail. Tuan-tuan bayang, satu orang selepas sampai umur 85 baru dapat anak. Macam mana kasih ayah itu kepada anak itu? Kita dalam masjid ni pun alhamdulillah, kita semua pun ada perasaan kasih dengan anak. Sayang anak kita ada. Lebih banyak kasih kepada anak lebih daripada kita ialah para nabi dan rasul, sebab dia rasul.
Kasih sayang dia jauh lebih tinggi daripada kita, kerana dia Rasul. Sebab tu Allah lantik dia menjadi Rasul. Antara kemuliaan akhlak dia, kasih dia tinggi, sayang dan ihsan dia kepada makhluk sangat tinggi. Sebab tu Nabi sampai binatang-binatang pun mengadu kepada Rasulullah bila sakit dan sebagainya. Binatang, itu kisah lain lah tu. Jadi Nabi Ibrahim bila dapat Ismail, Allahu Akbar, anak sulung daripada isteri nombor 2, isteri yang kedua, anak sulung. Baru sampai kisah ketika Ismail berusia beberapa bulan, Allah arahkan kepada Nabi Ibrahim untuk bawa Ismail dan Hajar itu ke suatu tempat yang Nabi Ibrahim pun tak tahu ke mana, di mana tempat itu. Dia pun tak pernah pergi. Ni ayah ni, pengorbanan ayah. Dia pun tak tahu nak ke mana tempat, bukan arah tu dia tahu tempat itu di mana, tempat itu tempat apa. Ketika wahyu itu turun, Nabi Ibrahim di Palestin, sinilah kita kata di hujung meja ni. Dan tempat yang dimaksudkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah tu di Mekah sini hujung ni. Palestin nak ke Mekah lebih kurang 2000 km. Train nasional tak ada, plus liner tak ada, mara liner tak ada, Air Asia lagi jauh. Ni EF5 pun tak ada. Y15 baru keluar lagi baru tak ada. Tuan-tuan, Palestin, Mekah 2000 km, padang pasir yang membunuh siang ataupun malam. Ayah, ini kisah ayah. Dah sudahlah Allah uji Nabi Ibrahim ni setelah bersabar lebih 60 tahun. Kita katalah 60 tahun bersabar, baru Allah bagi anak, baru Allah kurniakan anak. Allah suruh bawa dah. Anak yang diarahkan oleh Allah untuk dibawa itu pula masih menyusu, baru berusia 2 atau 3 bulan. Tuan-tuan, 3 bulan ni kira baru bangun lah. Baru habis pantang, baru yang ibu tadi, yang anak tadi masih menyusu lagi dengan ibu dia, masih kecil. Taat ayah tadi kepada Allah, kerana apabila kalian nak Allah menjaga ahli keluarga kalian, si ayah tadi mesti taat kepada Allah, melebihkan Allah daripada ahli keluarganya. Yang ni kaedah, ini kisah ayah di dalam Al-Quran. Nak Allah jaga ahli keluarga, walaupun kita tak ada, manusia seorang pun tak ada, taat Allah, lebihkan Allah daripada seluruh dunia ini. Maka kaedah ini yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Dia bawa Hajar, baru berkahwin, baru setahun. Tahun pertama dapat Ismail itu tahun pertama perkahwinan dengan Hajar. Bawa ke mana? Allah tunjuk je arah. Tempat tu tempat apa? Wallahu alam. Hari ni namanya Mekah. Merentaslah Ibrahim 3 beranak. Orang Kedah panggil 3 beranak ni 3 orang tu lah, bukan 3 anak dia. Nabi Ibrahim, Hajar dan anak, orang Kedah panggil 3 beranak. Sama. Sama. Sama bolehlah faham, senang. Nak suruh ubah saya tak ubah lah tuan. Daripada sini merentaslah dia beberapa negara. Kalau hari ni punya peta, bukan peta, kalau hari ni punya jalan, highway dia daripada Palestin ni ada 2 jalan. Palestin, lalu Syria, kemudian Jordan, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Satu lagi laluan melalui Iraq, Madinah, Mekah. Itu lebih dekat sedikit. Lebih dekat sedikit. Naiklah unta. Dia 3 je, unta, kuda, keldai. 3 pilihan tu je. Kalau kuda dengan keldai nak bawa barang tak boleh. Untuk musafir yang jauh, orang Arab ataupun dahulu mereka menggunakan unta. Naik.
Jauh tuan-tuan. Jarak itu saja boleh mematikan 3 beranak tadi. Jarak padang pasir. Bukan lebuh raya utara selatan tuan-tuan. Yang tu ada berapa belas RNR dengan hentian sebelah. Dengan jual buah, dengan boleh mandi, surau ada, KFC pun ada. Yang ni padang pasir. Sampailah di Mekah. Tuan, ni perjalanan ni, ujung ni sampai di Mekah. Bila si ayah tadi dia sampai di Mekah, kalau tuan-tuan nak tanya Mekah tu di mana betul-betul, depan Kaabah tu. Tetapi ketika itu kosong suasana ataupun bentuk muka bumi Mekah. Hanya yang ada pasir dan bukit-bukit yang mengelilingi kota Mekah. Sampai hari ni kalau tuan-tuan yang dah pernah ke umrah, dia boleh bayangkan duduk depan Kaabah, angkat semua bangunan, apa yang tinggal? Pasir dan juga bukit keliling Kaabah tu. Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'ayqi'an, ada bukit Safa, ada bukit Marwah, yang tu je keliling. Betul-betul. Dan itulah yang dilihat oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang seterusnya. Wahai Ibrahim, tinggalkan mereka di sini. Yang ni jam. Setelah melihat depan dan belakang, setelah melihat kanan dan kiri, Nabi Ibrahim tidak pun mengambil masa walaupun sekerat hari. Dalam waktu yang sama, jam yang sama, Ibrahim alaihi salatu wassalam mendahulukan arahan Allah. Kerana dia tahu dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi ahli keluarganya daripada dia menyayangi ahli keluarganya. Yang ni kita kena yakin tuan-tuan sekalian. Kerana kita ketika menjadi ayah dan ibu, kalau anak-anak kerap melakukan kesalahan, mulut kita juga akan mengeluarkan perkataan dan doa yang tak elok. Betapa kurang kasih dan rahmat kita. Tapi setiap hari kita melakukan dosa berpuluh tahun, sampai hari ni tak ada azab dia Allah turunkan daripada langit. Sebab tu ketika Rasulullah duduk di satu kawasan yang orang begitu ramai, perang, seorang wanita kehilangan anak kecil. Kehilangan anak kecil. Selepas beberapa hari, wanita tu jumpa anak dia. Dia duduk di hujung sana, anak kecil dia di hujung sana. Nabi duduk di tengah dengan sahabat. Berlari si ibu tadi, anak kecil tadi tengok mak dia berlari, menangis-nangis. Si ibu pun menangis-nangis. Risau, rindu dan kasih dengan anak. Bila berjumpa, peluk dengan erat sambil kedua-duanya mengalirkan air mata yang laju. Nabi dengan sahabat sampai menangis tengok. Nabi kata, adakah kalian boleh bayang bahawa ibu itu akan melemparkan anaknya masuk ke dalam api? Apakah pendapat kalian bahawa ibu yang sedang mendukung dan mengerat, memeluk erat anaknya itu sanggup untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat kata, tidak. Sekali-kali wahai Rasulullah. Nabi pun sebut Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi anak itu daripada ibunya. Ini kasih Allah. Bila Nabi Ibrahim Allah suruh tinggal tu, ketika tu juga dia turun anak dia, turunkan isteri dia, dia serahkan makanan, dia serahkan air. Makanan itu bukanlah 1 tan roti, tetapi berapa puluh biji kurma yang dia letakkan dalam satu bekas, dan juga satu bekas lagi diisikan di dalamnya air, kedua-duanya bekas daripada kulit. Hajar tengok Nabi Ibrahim. Kemudian dia naik balik kenderaan dia. Ketika itu Hajar tahu Ibrahim dalam perjalanan untuk meninggalkan mereka.
lalu tanya Hajar beberapa soalan. Ni ayah azan. Okey, baik. Kita berhenti untuk azan. Ha? Ya, baik, insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة. Bismillah. Alhamdulillah. Di mana tadi? Berhenti di mana tu? Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendahulukan arahan Allah. Daripada sini kita nak tengok seorang ayah ketika dia mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah. Tuan-tuan, para nabi dan rasul dia pun tak tahu ending ujian tu bagaimana. Yang ni kena faham. Rasulullah ketika masuk dalam perang Uhud, Nabi pun tidak tahu bagaimana ending Uhud itu. Nabi pun tidak tahu bahawasanya daripada atas kepala Nabi akan luka dan darah akan mengalir sampai ke hujung kaki dalam perang Uhud. Nabi pun tak tahu. Begitulah Nabi Ibrahim bila Allah uji itu, Nabi Ibrahim pun tak tahu kisah ni akan berakhir bagaimana, tidak tahu. Tetapi
Satu saja keyakinan kita semua sebagai menjalani peranan sebagai seorang ayah, apabila Allah uji, ia pasti untuk kebaikan dunia dan akhirat, mesti. Walaupun ujian tu tak masuk akal, Ustaz. Ujian masuk akal apakah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim bila Allah arahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan anak dan isteri dia yang baru berusia beberapa bulan. Tuan-tuan, satu tempat padang pasir yang tak ada manusia, 100 kilo ke depan, 100 kilometer ke belakang, 100 kilometer ke kanan dan ke kiri. Tidak ada manusia, bahkan tidak ada binatang, setitis air pun tidak ada di kota Mekah. Masuk akal lagi tinggal. Saya dan kita semua malam ini, kalau Allah bagi ujian yang sama, nescaya kita semua tak lepas. Kalau ujian yang sama tak akan lepas, termasuk saya. Nak tinggal satu tempat yang bukan saja tidak ada manusia, bahkan air setitis pun tak ada. Bila tidak ada makanan ataupun minuman, maksudnya 2 orang tadi akan mati, confirm. Seminggu paling lama mati. Tapi dia naik, maka Hajar pun tanya, wahai Ibrahim, tidakkah kamu melihat tanah yang kering kontang dan kosong ini? Nabi Ibrahim tak tengok, Nabi Ibrahim tak jawab. Kalau jawab jadi apa, tuan-tuan? Jadi filem. Turun, kalau turun bincang. Itulah. Abang pun tak boleh nak fikir ni. Kenapa Allah pilih sini? Kalau ada kedai satu cukup dah. 7E tak apa dah. Kosong. Nabi Ibrahim tak jawab. Hajar tanya, wahai Ibrahim, tidakkah kamu melihat keadaan kami berdua sahaja di tempat ini? Tengok pun tidak, jawab pun tidak. Bila dah naik atas binatang tunggangan, dia dah nak tinggal dah anak dan isteri dah, kerana itu arahan Allah. Baru Hajar sempat capai pakaian Nabi Ibrahim, kain ke jubah ke. Baru Hajar tanya soalan, wahai Ibrahim, suamiku, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza. Waktu itu baru Nabi Ibrahim tengok isteri dia jawab Allahumma na'am. Dalam satu riwayat lain, Nabi Ibrahim tak mampu untuk menjawab dengan perkataan, dia hanya menganggukkan saja pertanyaan Hajar alaihissalam. Dia angguk ya. Tuan-tuan, tak boleh nak jawab dah. Dia bukan ayah yang biasa, dia ayah dan dia rasul. Kasih dia lebih jauh daripada kita mengasihi manusia lain dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita kata Nabi Ibrahim ni tak ada perasaan kasih ke? Lebih tinggi kasih sayang dia daripada kita semua. Sampai tak boleh nak jawab dengan mulut, Nabi Ibrahim angguk saja. Dia angguk saja. Allah yang arahkan. Maka sekali lagi Hajar alaihissalam, yang ni ibu yang hebat lah pula, tuan. Syarat yang kedua untuk mendapatkan anak yang hebat ialah ketika mana si ayah dan ibu tu hebat. Sebab tu Nabi sebut fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang bersih, kosong, kain yang putih, belum dicorakkan. Kedua-dua ayahnya lah yang akan mengyahudikan dia. Ibu dan ayah Nabi sebut. Maksudnya mesti mak dan ayah. Maka nak dapat Ismail yang hebat, nak dapat Ishaq yang hebat, nak dapat Yusuf yang hebat, rupanya si ibu ni telah pun ditarbiah. Maka jawab Hajar alaihissalam bila suami dia kata, ya Allah yang arah. Hajar jawab, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau Allah yang arahkan kamu wahai Ibrahim, Allah tidak akan tinggalkan kami. Boleh sebut entah perkataan tu. No, itu 2 orang tuan, Hajar dengan bayi. Cuba test tengok AJK Masjid At-Taqwa Durian Burung kan, tinggal kat hutan mana-mana ke, tak payah bagi apa, plastik je, makanan sikit, air sikit,
La ilaha illallah. Nak keluarkan perkataan Allah tidak akan tinggalkan kami, lahir dan terbit daripada jiwa yang penuh iman dan yakin dengan Allah, baru boleh keluar di mulut. Sebab yang keluar di mulut ini sama ada baik ataupun buruk, benda yang tersimpan dalam hati. Orang yang mulut dia tiap-tiap hari mencarut perkataan yang keji, hati dia begitu rosak dan kotor. Tuan-tuan, maka hajar, dia sebut Allah tak akan tinggalkan kami. Subhanallah. Tuan-tuan, 7 hari mesti mati ataupun 5 hari mesti mati, kerana tempat itu sebatang pohon pun tiada. Tuan-tuan, malam tu nak tidur mana? Malam tu, bukan selepas 5 hari, malam itu. Maka makanan yang dibekalkan oleh Nabi Ibrahim tadi, kata para ulama, habis malam hari tu, yang hari yang sama habis. Tuan-tuan, kurma bukan kurma sekotak. Satu kotak yang tuan-tuan nak beli tu, Yusuf Tayyub pula tu, sedap. Ni kurma letak dalam satu bekas, habis pada hari yang sama. Nabi Ibrahim pun tinggal, bergerak dia tuan-tuan. Dalam hati ni Allahu Akbar. Dalam hati, tuan-tuan boleh bayang Nabi Ibrahim dalam hati punya tahan Nabi Ibrahim. Bila hilang Hajar dan Ismail daripada pandangan, bayi yang dia sayang, yang dia tunggu puluhan tahun, hilang daripada pandangan, berhenti Nabi Ibrahim, menjulang-julang tangan dia menghadap kepada Allah. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan anakku dan isteriku kerana menunaikan arahanmu, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Nabi Ibrahim sebut satu je ciri tempat tu. Aku tinggalkan mereka di satu tempat yang kamu arahkan, ya Allah. Tempat itu Nabi Ibrahim dia tak sebut panjang-panjang. Satu lembah yang tidak ada walaupun rumput yang kecil. Itu tak, bukan pokok, rumput pun tak hidup tempat tu. Zar'un. Balik tengok dalam Quran, Nabi Ibrahim sebut perkataan biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, tempat itu rumput pun tidak hidup, punya kering tempat tu. Dalam ayat yang sama, dalam doa yang sama, tuan-tuan tengok bagaimana ayah, seorang ayah di dalam Al-Quran ini, bagaimana dia mengemudi keluarganya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Allah, aku turut arahan kamu, tinggalkan isteri yang baru aku kahwini, tinggalkan anak yang baru berusia beberapa bulan, ya Allah, di satu tanah dan tempat yang bukan saja tak ada manusia, bahkan pohon kecil, rumput pun tiada, ya Allah. Kerana menuruti arahanmu, apa Nabi Ibrahim minta? Ya Allah, hantar, suruhlah Jibril hantar sehari sekeping roti. Ya Allah, suruhlah Jibril hantar sehari sebotol air. Tak ada. Nabi Ibrahim tak minta air, Nabi Ibrahim tak minta makanan, Nabi Ibrahim tak minta pakaian, Nabi Ibrahim tak minta rumah. Tuan-tuan, Rabbana liyuqimus salah. Yang ni rahsia dia. Ya Allah, jadikanlah mereka di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Ni kunci ya. Kunci yang paling besar yang dilemparkan oleh kebanyakan umat Islam di Malaysia ni. Dia tak pandang solat ni tak ada harga dalam keluarga kebanyakan manusia pada hari ni. Ya Allah, tak payah, tak minta setitis air pun Ibrahim AS untuk anak dan isteri dia. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikan mereka di kalangan yang mendirikan solat. Aku tahu sekiranya mereka menghadap kamu, ya Allah, sekiranya mereka rukuk dan sujud kepadamu, ya Allah, sekiranya mulut mereka dibasahi dengan zikir dan menyebut namamu, ya Allah, kamu yang akan menjaga mereka. Mereka pasti hidup, mereka pasti bahagia, mereka pasti senang. Ini kunci dah. Habis Nabi Ibrahim pun turun, tadah tangan dia, Allah makbulkan doa dia. Sampailah kisah lain
Si ayah tadi duduk di Palestin. Saya tak ceritalah, ni panjanglah cerita dia Hajar buat apa semua tu, tuan-tuan tahu. Sampailah Nabi Ismail ni membesar, dah boleh berjalan, dah boleh buat kerja rumah, kata para ulama. Falamma balagha ma'ahu sa'i, dah boleh buat kerja rumah, dah pandai pergi cari dah, tapi belum melebihi umur baligh. Nabi Ibrahim datang semula. Tuan-tuan tahu apa Allah uji Nabi Ibrahim? Allah uji Nabi Ibrahim sepanjang Hajar dan Ismail berada di sana, hanya beberapa kali saja Allah mengizinkan Ibrahim untuk menziarahi anak dan isterinya. Allahu Akbar. Pi ziarah tapi dia duduk lama. Sekali ziarah dia duduk lama sikit, balik. Kemudian Allah izin ziarah kali yang kedua. Izin ziarah kali yang ke berapa? 4 ataupun yang kelima. Tu yang kisah korban tu. Allah Ta'ala nak bagi Nabi Ibrahim mimpi melihat dia sembelih anak dia. Tengoklah mimpi tu, dia nampak dirinya, anaknya, dan di tangannya ada pisau, dia sembelih anak dia. Bukan turun wahyu suruh sembelih, tuan. Dia melihat dia menyembelih, sedang menyembelih. Maka mimpi para nabi wahyu, dan mimpi para nabi wajib dilaksanakan, dia syariat. Mimpi kita tak, tuan, no? Mimpi nampak sembelih suami pula sekali. Esok tengok kepala duduk di tempat lain dah. Mimpi kita tidak, tuan. Mimpi para nabi sahaja yang wahyu. Kita jangan buat. Bila mimpi, tuan-tuan, betapa susah dan betapa beratnya arahan kali ini. Yang ni lebih berat. Tapi Nabi Ibrahim nak bagi tahu kepada kita, ketika mendahulukan Allah, melebihkan cinta Allah daripada cinta anak, cinta keluarga, cinta dunia, Allah akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada kita dan ahli keluarga kita. Yang ni kaedah, tuan. Ini kaedah kisah ayah di dalam Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim pun esokkan harinya, dia pun ajak anak dia, bukan di kota Mekah, rumah dekat dengan Kaabah. Tetapi waktu tu Nabi Ibrahim bawa anak dia ke Mina. Orang yang pernah pergi umrah daripada dibawa lah. Mina ni jauh sikit, bukan jauh, dalam berapa kilometer sahaja daripada kota Mekah. Taklah jauh sangat. Bawa ke sana, waktu itulah datang iblis. Tuan-tuan, iblis ni dia akan mai ketika mana para nabi dan rasul diuji dengan ujian yang berat. Antaranya ketika mana Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ni rasul yang jutawan. Nabi Ayub rasul yang jutawan. Sekelip mata Allah ambil ke semua tanahnya. Sekelip mata Allah ambil ke semua binatang ternakannya. Sekelip mata Allah musnahkan ke semua pertanian Nabi Ayub alaihi salam. Dan sekelip mata Allah mematikan 14 orang anak Nabi Ayub alaihi salam. Besar tak ujian dah? 14, tuan. Satu masjid tak ada ujian tu. 14 orang. Siapa angkat tangan siapa yang lebih 14? Allah ambil anak dia. 14 serentak. Waktu tu iblis datang. Waktu itulah iblis datang kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, takkanlah dengan ujian yang seberat ini menunjukkan kasih Allah kepada kamu. Isteri kamu lari tinggal seorang, adik-beradik kamu, abang kamu lari, jiran-jiran kamu semua berpindah jauhkan diri daripada kamu. Allah ambil semua harta kamu, Allah ambil semua anak-anak kamu, tak tinggalkan seorang. Takkan Allah kasih dengan kamu? Sebenarnya Allah tak kasih dengan kamu, kata iblis. Ketika mendengar perkataan iblis itu, Ayub alaihissalam terus sujud kepada Allah. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya semua nikmat ini adalah milik kamu. Kamu berhak untuk ambil bila-bila masa sahaja. Berguling-guling iblis. Berguling-guling iblis. Sebab tak boleh. Tak boleh nak masuk. Begitulah waktu Nabi Ibrahim nak bawa untuk sembelih anak dia, tuan-tuan, yang cerita Jamrah Ula Wusta Aqabah ni, iblis datang. Iblis sendiri, dia bukan dihantar general, major apa semua ni, lance corporal lagi lah.
Iblis sendiri turun datang ke tempat itu yang Nabi Ibrahim baru sampai tu. Iblis kata, wahai Ibrahim, takkan Allah mengarahkan seorang rasul untuk menyembelih anak? Nampak ada ayat ni tuan, ayat iblis. Nabi Ibrahim tengok, dia kenal iblis, dia ambil batu, dia baling jamratul ula. Kisah tu betul tu, dia baling. Dia pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain, datang lagi iblis. Wahai Ibrahim. Dia datang, dia sebut, dia kata, wahai Ibrahim, kamu ni rasul. Dia cucuk lagi. Nabi Ibrahim tengok lagi, dia ni tadi kena baling dah. Kena baling lagi, kena tuan. Dia lontarkan lagi batu, kena iblis. Pindah ke tempat ketiga, datang lagi iblis. Wahai Ibrahim, Allah takkan mengarahkan satu arahan yang dia sebut, wahai Ibrahim, Allah takkan arahkan kepada kita hambanya satu arahan yang tak masuk akal. Nabi Ibrahim tengok lagi, dia lontarkan lagi batu, baling batu kali ketiga, penuh dah kena di muka, tak ikut dah. Kali keempat tak ikut dah. Barulah sampai di satu tempat di Mina tu, Nabi Ibrahim panggil anak dia, ya bunai. Ni kisah ayah. Ya bunai, wahai anak, inni ara fil manami anni azbahuk. Semalam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu ayah sembelih kamu sehingga terpisah kepala dari badanmu. Sembelih tuan, bukan potong kuku. Anak hari ni ayah suruh potong rambut, merajuk seminggu tak cakap dengan ayah. Sebab apa? Dia nak buat yang rambut gila tu, hak potong tepi macam orang gila kan. Cedok kot ni, buat line tepi ni. Ayah tak boleh kata apa. Suruh potong, merajuk. Suruh potong, lawan, angkat suara juga. Rambut mahkota dia. Ayah nak suruh Along buat apa, tak apa. Rambut ayah jangan kacau. Oi, rambut jangan kacau. Potong rambut pun tak boleh suruh dah. Tuan-tuan, betapa lemahnya iman kita hari ni. Ini nak minta dengan anak untuk potong kepala. Tuan-tuan, sejujurnya tuan-tuan, kalau ayah saya pun minta untuk potong tu, saya lari awal lagi. Kalau umur macam ni pun. Kau ustaz macam mana ustaz? Lari sekali ustaz. La ilaha illallah. Potong tuan-tuan, potong. Walaupun 5 saat, pisau. Bukan simbolik, arahan ini bukan simbolik. Yang baik-baiknya si ayah yang bernama Ibrahim ini, dia panggil anak dia, fanzur madza tara. Wahai Ibrahim, apa pendapat kamu? Tanya pendapat anak tuan. La ilaha illallah. Anak bila ayah dia tanya, besar tak hati dia? Besar. Dia seronok, dia rasa dihargai. Nah, kita tanya pendapat anak kita. Jangan. Kan? Tak tanyalah kita. Wahai anak, aku nak laksana arahan Allah untuk sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Fanzur madza tara. Allah rakam ayat yang hebat itu dalam Quran. Allah letak dalam Quran. Cuba tengok ayah yang bernama Ibrahim. Si anak tadi jawab, ya abati, wahai ayah. Tuan-tuan, umur bawah 15. Sama ada darjah 6, darjah 5, tingkatan 1. Si anak tadi jawab, ya abati, if'al ma tu'mar. Ayah buat apa yang Allah suruh ayah lakukan. Satajiduni, ayah akan mendapati Ismail. InsyaAllah. Alim lagi tuan-tuan, sudahlah beriman, alim pula anak ni. Satajiduni insya-Allah, ayah akan mendapati Ismail insya-Allah minas sabirin, di kalangan orang-orang yang bersabar. Sabar ketika mana pisau sedang diheret, ditusuk ke bawah dan ke atas di leher dia. Insya-Allah Ismail sabar insya-Allah. Kedua-duanya manusia, kedua-duanya punya kasih dan takut. Kasih kepada ayah, ayah kasih kepada anak, takut untuk melaksanakan arahan memotong dan memenggal kepala anak sendiri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, kata Allah,
Dan ketika mana kedua-duanya telah pun redha dengan Allah. Ayah redha dengan Allah, anak redha dengan Allah. Nabi Ibrahim pun bentangkan anak dia di bawah. Kisah ni tuan-tuan dengar berapa puluh kali dah. Nganga teruk sangat saya tengok kan. Cuma kita ulang sikit je. Bila Ibrahim dia lentangkan anak dia, tallahu lil jabin, dia tolakkan badan anak dia perlahan-lahan untuk tidak melihat muka anak dia. Dia tolak ke sana. Dia duduk di belakang, dia tolak begitu. Duduk pada sinilah. Ni badan anaknya, tolak begitu. Duduk di leher. Kedua-duanya dah redha dengan Allah. Dia pun mula dengan bismillah menurunkan pisau tu ke bawah. Potong. Tapi pisau tu tak makan. Kemudian ditarik ke atas. Pisau itu tidak berfungsi. Kemudian diturunkan ke bawah. Baru turun ayat wa nadainahu ayya Ibrahim. Dah potong berapa kali dah, baru turun wahyu, wahai Ibrahim, kami uji saja kamu. Kan? Kalau kita duk tunggu waktu asar tu bila nak turun wahyu ni? Kan? Baru sedap si waktu asar, nasib baik turun awal. Ni dah buat tuan-tuan, dah turun dah pisau tu beberapa kali, baru Allah Ta'ala turunkan wahyu. Kami pun memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah melakukan apa yang telah kami arahkan. Itu adalah ujian saja pada kami. Kemudian digantikan dengan binatang kibas tadi daripada syurga tadi. Sembelihlah di situ. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam nak ajar kepada kita semua bahawasanya ketika seorang ayah mendahulukan Allah, maka Allah akan menjaga ahli keluarganya, insya-Allah. Siasat kadar tu dulu cara ringkas untuk malam ni. Semoga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan pada malam ni kepada kita semua, untuk dijadikan panduan kepada kita memastikan ayat yang disebutkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada jilatan api neraka, wal'iyadzubillah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Seperti yang Tuan Imam sebutkan tadi, malam ni kutipan kita untuk membina masjid. Alhamdulillah 5 bangunan serentak sedang naik. Dalam masjid ni ada yang pewakaf tetap kepada pembangunan kompleks saya. Terengganu paling ramai sekali dalam Malaysia ni, lebih kurang 700 orang pewakaf tetap yang tiap-tiap bulan masuk. Semua orang tengok alhamdulillah, komplek tu naik. Duit keseluruhan tak ada, tapi sedang berjalan. Maka malam ni kita lancarkan untuk membina membina masjidnya. Kita lancarkan khas untuk masjid di belakang sana. Dan yang kedua, siapa yang nak menjadi pewakaf tetap, bagi nama dan nombor telefon di depan di sini. Nama dan nombor tu kita akan masukkan dalam grup WhatsApp pewakaf tetap bulanan. Bukan selama-lamanya, 12 bulan kemudian selesai, insya-Allah. 12 bulan kemudian dia boleh berundur ni, boleh beransur lah kan, selepas 12 bulan. Bagi nombor telefon, kita masuk dalam grup. Dalam grup tu dia boleh tengok lah progres kompleks yang saya sedang bangunkan. Lepas tu cara nak masukkan nombor akaun semua dalam grup tersebut, insya-Allah. Setakat ni orang daripada Terengganu lah yang paling ramai sekali dengan bantuan saudara Zarifi ni yang bawa saya ke sini, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami pada malam ini.
wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.